Tiket penerbangan mahal, syarikat penerbangan diingatkan tidak ambil untung berlebihan. Lebih banyak koperasi disasar, kuasai rantaian peruncitan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita wilayah edisi 17 April 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang juga mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama kami. Pengendali syarikat penerbangan diingatkan supaya tidak mengambil keuntungan berlebihan dengan menaikkan harga tiket ke Sabah dan Sarawak terlalu tinggi menjelang musim perayaan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tindakan menaikkan tiket sehingga 500% disifatkan agak melampau dan melanggar Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Justru beliau meminta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP meneliti dan bertegas dalam isu tersebut. Kalau tiket penerbangan ke Sabah dan Sarawak naik, ini daripada Sabah, Sarawak, Sabah, kapal terbang naik harga. Nak naik apa? Takkan naik kereta balik Sabah? Takkan, ya? Nak RM2,000 sekarang. Tambah mahal pergi ke London, saya difahamkan. Jadi saya dah minta supaya Kementerian Pengangkutan memanggil syarikat-syarikat penerbangan untuk meminta mereka menurunkan harga, dan dalam masa yang sama KPDN-HEP juga perlu tegas. Perdana Menteri juga telah meminta Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong untuk mencari jalan penyelesaian bersama pengendali syarikat penerbangan bagi mengurangkan harga tiket. Difahamkan pertemuan dengan pihak-pihak terlibat telah berlangsung. Lebih banyak koperasi disasar menguasai rantaian peruncitan bagi memutuskan sistem orang tengah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia tidak mustahil memadamkan jumlah koperasi yang besar di negara ini. Saya penuh yakin kalau kerjasama antara koperasi ini diperhebatkan, insya-Allah setiap rantaian nilai di dalam perniagaan peruncitan ini dapat dikawal dan akan memberikan faedah kepada pengguna apabila mungkin kita akan dapat menurunkan harga barangan nanti. Ujar beliau, perjuangan mengatasi harga orang tengah bermula sejak beliau menjadi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Jihad dilancarkan menyedari penentuan harga ada kalanya dilakukan kumpulan kartel yang menekan golongan petani, penternak dan nelayan. Justru koperasi dilihat dapat menjadi tempat bergantung sekiranya pengguna ingin berbelanja pada harga rendah. Beliau berucap pada Majlis Perasmian MG Coopmart Kop Bera dan Jualan Murah Semarak Ramadan Keluarga Malaysia Parlimen Bera di Bera, Pahang. Dalam pada itu, sektor peruncitan akan dikembangkan lagi dengan kerjasama lebih banyak koperasi bagi memperkasa aktiviti ekonomi. Itu hasrat Koperasi Makmur Malaysia Berhad, Ko Makmur, dan terkini ia dizahirkan dengan pembukaan Koperasi Pekebun Kecil Daerah Bera Kop Bera di Bera, Pahang. Pengerusi Ko Makmur Khairul Azam Awang berkata, koperasi perlu aktif mencari jalan untuk menawarkan harga lebih murah. Ia dapat direalisasikan jika koperasi bergabung sekaligus memberi ruang kepada masyarakat mendapat bekalan pada harga berpatutan. Kunci yang kami nampak ialah
kita perlu mendapatkan secara mempertingkatkan mendapatkan bekalan secara volume, secara bulk ataupun secara pukal daripada pengeluar-pengeluar, terutama daripada penyelang-penyelang lah. Dengan secara itu, dengan kaedah itu, dengan mekanisme tersebut, kita boleh pertama mengurangkan harga, yang kedua mengurangkan lapisan-lapisan orang tengah. Ko Makmur berpengalaman mengendalikan 12 pasaraya MG Kupmat yang berpengkalan di Pahang. Selepas Pantai Timur, ia berkembang pada 10 MG Kupmat termasuk di Lembah Kelang. 5 cawangan lagi bakal dibuka dalam masa terdekat termasuk di Putrajaya Mei ini. Dalam perkembangan lain, 234 peniaga kecil Sahabat Usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dan Tekun Nasional Daerah Bera menerima geran bantuan banjir keluarga Malaysia BBKM. Geran berjumlah RM702,000 disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Rata-rata peniaga dan usahawan kecil sederhana yang terjejas akibat bencana banjir Disember tahun lalu bersyukur atas keprihatinan kerajaan. Bantuan sekali bayar tanpa bayaran balik sebanyak RM3,000 yang diterima setiap peniaga nyata melegakan. Kedai cahaya mata dengan buat catering dengan sewa kanopi. Yang musnahnya yang barang-barang kanopi dengan sewa yang catering itulah, pinggan mangkuk, semualah. Sumbangan itu dapat memberi semangat kepada peniaga yang terjejas untuk kembali bangkit. Alhamdulillah, kita boleh beli barang kelengkapan untuk modal baru lah. Alhamdulillah seronok dapat. Syukur sebenarnya sedikit sebanyak dapat membantulah. Meskipun kalau ikutkan lebih lagi lah apa yang dah kita banjir ni kan. Tapi sedikit sebanyak pun alhamdulillah kita boleh guna untuk beli barang yang masih lagi kita hold untuk beli barang tu. Mereka ditemui RTM selepas menerima geran BBKM di Bera, Pahang. Turut hadir Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar dan Presiden Angkasa Datuk Dr. Abdul Fattah Abdullah. Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah 4.0 dijangka bakal diumum bulan ini. Kemas kini SOP itu dibuat mengambil kira situasi negara yang kini berada dalam fasa peralihan ke endemik. Pada masa sama, memastikan keselamatan dan kesihatan warga sekolah sentiasa terjamin. Garis panduan terbaru itu antara lain meliputi ketetapan membabitkan pelajar yang tinggal di asrama dan menjadi kontak rapat kes COVID-19 tetapi tidak bergejala. Mereka tidak perlu lagi menjalani kuarantin kendiri dan dibenarkan hadir ke sekolah seperti biasa. Selain itu, aktiviti co-kurikulum antara sekolah akan dibenarkan. Kita akan maklumkan tentang SOP yang terbaru ini dalam masa yang terdekat. Ada beberapa perincian yang kita duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan bagi memastikan SOP yang kita siapkan ini mengambil kira pandangan dari sudut kesihatan juga. Dalam masa terdekat kita akan maklumkan. Ada sedikit perincian lagi yang kita sedang siapkan. Beliau memaklumkannya selepas meninjau hari pertama pengoperasian sekolah tanpa penggiliran di Sekolah Kebangsaan Sri Ketereh, Kota Baru. Datuk Dr. Razi berpuas hati dengan persiapan yang dilaksana pihak sekolah dan menyifatkan pengoperasiannya berjalan lancar serta teratur. Secara keseluruhan, 130,177 murid di negeri-negeri kumpulan A memulakan sesi persekolahan tanpa penggiliran hari ini. Manakala lebih 415,000 pelajar di negeri-negeri kumpulan B esok. Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu.
Jelajah Ramadan Sedekat Johor melabuhkan tirainya hari ini dengan aktiviti berbuka puasa bersama masyarakat di Dataran Segamat. Lebih 200 pengunjung dijangka hadir menyertai program tersebut. Untuk mengetahui perkembangannya, kita bersama Taufik Salimin. Taufik. Baik, terima kasih Sahih di Angkasa Puri. Sekarang ini saya masih lagi berada di Dataran Segamat yang mana sebentar lagi akan berlangsungnya acara penutup bagi program Jelajah Ramadan Sedekat di Dataran Segamat yang mana pada pukul 7.15 malam nanti kami kru Johor FM bersama-sama dengan penduduk daerah Segamat akan berbuka puasa di Dataran Segamat ini, dan ketika ini persiapan sedang giat dilaksanakan oleh kru-kru Johor FM dan juga bersama rakan-rakan strategik lain termasuk dengan sukarelawan daripada Southern Volunteers yang tiba di sini pukul 4 petang tadi. Baiklah, untuk sepanjang hari ini program Jelajah Sedekat Ramadan anjuran di Johor kali ini berjaya mencapai matlamatnya apabila penganjuran ataupun program bermula pukul 3 pagi tadi dimulakan dengan penyerahan 20 pek makanan kepada pasukan polis dan bomba. Kemudian majlis perasmiannya pada pukul 9 pagi tadi di Masjid Kampung Sermen di Segamat yang dirasmikan oleh Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Muhammad Farid bin Muhammad Khalid tadi, dan kemudiannya kami terus menziarahi 10 buah rumah untuk menyerahkan pelbagai barang sumbangan daripada rakan-rakan strategik kami kepada mereka yang memerlukan di Kampung Semen. Dan sebentar lagi kami di sini akan ke bazar untuk membeli juadah dan kemudiannya akan kembali semula ke Dataran Segamat ini untuk berbuka puasa bersama-sama dengan penduduk di sini sekitar pukul 7.15 malam nanti. Dan persiapan masih lagi dilaksanakan dan insya-Allah kita mengharapkan agar program ini secara keseluruhannya berjaya mendekatkan masyarakat, terutamanya mereka yang menjadi pendengar setia dan penonton setia RTM dan juga Johor FM. Dan program ini juga akan berakhir pada hari ini dan kemudian akan diteruskan lagi di lokasi lain menerusi program hasil inisiatif daripada Johor FM sendiri untuk mengimarahkan lagi bulan Ramadan sehingga ke penghujung Ramadannya nanti. Baik, ini saja dapat saya kongsikan untuk laporan semasa program Jelajah Ramadan Sedekat 2012-2022 yang dijalankan di Dataran Segamat Negeri Johor. Kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Terima kasih Taufik. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi kini berada di Singapura untuk lawatan kerja 4 hari mulai semalam. Fokus utama lawatan tertumpu kepada usaha memperkukuh hubungan Johor dengan Republik berkenaan. Perkara itu dimaklumkan menerusi hantaran dalam Facebook rasminya. Dato' On dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, juga beberapa menteri utama negara berkenaan. Usahawan di Johor digalakkan mendaftar di bawah sistem Pusat Data Usahawan Padu bagi memastikan segala bantuan daripada kerajaan dan Perbadanan Usahawan Johor dapat disalurkan. Ia termasuk mengenal pasti program yang sesuai untuk semua usahawan terbabit. Menurut Exco Belia, Sukan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Hairi Mat Shah, padu pusat pengumpulan maklumat yang menyimpan rekod hampir 10,000 usahawan berdaftar. Saya telah meminta selepas ini agar PUJB membuat satu struktur yang baru. Apabila semua program-program yang melibatkan usahawan, mereka harus refer dulu kepada PUJB untuk kita adakan satu sinergi yang mana usahawan-usahawan kita tidaklah boleh mengambil kesempatan keuntungan daripada orang atas. Muhammad Hairi Mat Shah ditemui selepas perasmian program ziarah kasih sempena Ihya Ramadan bersama Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor MPUNJ 2022 di Iskandar Puteri. Program bertujuan menyalur sumbangan amal kepada golongan memerlukan. Menjelang aksi kedua peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Asia, esok Ketujuhlatih Johor Darul Takzim, Benjamin Mora mengakui berdepan tugas sukar menghadapi kelab gergasi Korea Selatan, Ulsan Hyundai walaupun berkelebihan beraksi di laman sendiri. Menurutnya, kelab Ulsan mempunyai kekuatan daripada pelbagai segi, terutama pengalaman di dalam kempen kejohanan tersebut. They are very composed, they are very good, they are strong. They are powerful.
And of course, playing in this pitch, it will be easier for them to make their game. And that is very exciting because we also want to show that we can contain and we can challenge and we can fight for something nice. Ketua Jurulatih Ulsan Hyundai FC, Hyung Myung Bo berkata pasukannya akan berusaha menyekat kemarahan JDT dengan tumpuan diberi kepada Bergson Del Silva dan Fernando Forestieri dalam misi mengutip mata penuh. 예, 몫이 그 조르의 공격진들, 특히 앞에 있는 투 스트라이커들의 콤비네이션 또 움직임이 아주 좋다라는 인상을 받았습니다. 그렇기 때문에 저희 수비수들은 좀 더 높은 집중력으로 상대 스트라이커들을 마크를 해야 되고 또 상대 JDT bakal melayan Ulsan Hyundai di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, manakala satu lagi aksi kumpulan I, Guangzhou FC bertemu Kawasaki Frontale di Stadium Tan Sri Hasan Yunos Larkin. Sebelum ini, JDT menang ke atas Guangzhou FC 5-0. Seterusnya untuk perkembangan semasa cuaca di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu dengan paparan imej satelit. Pada ketika ini jelas menunjukkan di semenanjung Malaysia sedang mengalami keadaan cuaca yang agak lembap, yang mana hujan berserta ribut petir di satu tempat kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri. Pagi ini jelas menunjukkan kelompok awan aktif agak tebal kini menutupi di sekitar pantai barat semenanjung Malaysia. Dan kita akan lihat keadaan ini dengan lebih terperinci dengan melalui paparan imej gambar radar. Pagi ini seperti diramalkan hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan di hampir ke semua negeri di seluruh semenanjung Malaysia kecuali di negeri Terengganu. Di negeri Terengganu bahawa masa kini dalam keadaan yang agak cerah, tiada hujan yang berlaku. Baik, hujan yang berlaku di sekitar pantai barat semenanjung Malaysia, begitu juga di utara. Hujan berlaku di satu dua tempat melibatkan di hampir ke semua negeri, namun ianya tidak menutupi semua bahagian. Ianya lebih tumpu di sekitar bahagian pedalaman sahaja, dan keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini jelas menunjukkan keadaan kurang hujan berlaku pada ketika ini. Hujan di satu tempat hanya berlaku di sekitar bahagian Tawau dan juga di bahagian pedalaman di negeri Sabah, yang mana kita jangkakan ianya akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Begitu juga di negeri Sarawak, yang mana hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan beberapa bahagian, yang melibatkan di bahagian Limbang, Miri, Kapit, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Sarike dan juga di Seri Aman. Baik, hujan ini kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Di bahagian-bahagian lain buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Bagi kawasan perairan, buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lok bergelora di mana kawasan perairan di rantauan kita, kerana buat masa kini kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak lemah, manakala ombak juga buat masa kini tidak begitu tinggi, sekitar 1.5 meter sahaja. Baiklah, seperti kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Gabungan Parti Sarawak kekal sokong parti yang mampu menjamin kestabilan politik negara. Perinciannya bersama Buma Wen di Kuching. Buma, silakan. Ya, sahih. Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus mengekalkan prinsip memberi sokongan hanya kepada parti yang mampu menjamin kestabilan politik negara bagi membentuk kerajaan baru selepas pilihan raya umum ke-15 kelak. Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana GPS akur dengan peranan yang dimainkan dalam memastikan kestabilan politik di Malaysia dari dulu hingga sekarang. Jelas Datuk Seri Karim, oleh sebab itu ketika Pakatan Harapan membentuk kerajaan pada PRU lepas, GPS telah menyuarakan sokongan terhadap keputusan tersebut dan memberi sokongan serupa ketika kerajaan diambil alih Perikatan Nasional demi kestabilan politik negara. Siapa-siapa yang kita rasa dapat memberi kestabilan politik, baiknya Perikatan Nasional, baiknya UMNO, insyaAllah kita akan beri sokongan. Tapi mereka yang akan menerajui Malaysia itu, kita harap mereka itu adalah orang yang baik-baik, parti-parti yang baik-baik, yang tidak ada unsur-unsur yang tidak bagus untuk jadi pemimpin. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Kasih Belia Ramadan dan Majlis Berbuka Puasa di Kuching. Berhubung keputusan Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO yang bersetuju untuk mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjadi calon Perdana Menteri PRU 15, Datuk Seri Karim melihat ia satu perkembangan yang baik dalam usaha menstabilkan politik Malaysia. Terdahulu pada majlis tersebut, Datuk Seri Karim yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan menyerahkan sumbangan wang raya kepada 105 belia-belia istimewa daripada pelbagai sekolah dan institusi termasuk Pusat Pengajian Islam, Mahat Darul Falah dan Pusat Jagaan Nur Murni. Program Kasih Belia Ramadan anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan itu bertujuan menyemarakkan program pembangunan belia sepanjang Ramadan selain menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan belia. Kebajikan secara sukarela antara golongan belia dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK amat dialu-alukan untuk sama-sama mengadakan aktiviti amal dalam menyantuni masyarakat di sekitar kampung. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh Persatuan Belia Kampung Luak JKKK Kampung Luak Miri dan Persatuan Kedayan Miri melalui program kemasyarakatan itu. Kerjasama itu katanya merupakan hubungan yang baik dalam sistem pentadbiran kampung dan diharap menjadi contoh bagi kampung-kampung lain. Beliau berkata demikian pada program pengagihan bubur pedas anjuran JKKK Kampung Luak bersama Persatuan Kedayan Daerah Miri dan Belia Kampung Luak di hadapan Masjid Darul Istiqamah Kampung Luak di Miri. Tambah Dr. Ipin, pihak JKKK perlu ada hubungan rapat dengan para belia di kampung dan begitu juga sebaliknya supaya dapat menjalinkan kerjasama yang baik demi kebaikan kawasan kampung ataupun kawasan perumahan. Beliau berharap usaha sedemikian akan diteruskan dalam program-program yang lain dengan penglibatan JKKK dan belia demi kemajuan kampung atau kawasan. Sebanyak 400 bungkusan bubur pedas diagihkan kepada penduduk dan masyarakat di sekitar Kampung Luak. Ramadan merupakan landasan terbaik bagi penagih dadah untuk kembali ke fitrah hidup sebenar. Pengarah Jabatan Mufti Negeri Sarawak, Sahibul Fadilah Mu'al Su'aud berkata, dengan bulan keampunan penuh rahmat, setiap insan yang melakukan kesilapan mempunyai peluang untuk bertaubat. Malah mereka juga dituntut untuk menguasai ilmu agama dan hukum hakam bagi memenuhi tuntutan hidup. Sahibul Fadilah Mual berkata demikian pada Majlis Ziarah Mahabah di Kuching. Majlis anjuran bersama agensi anti dadah kebangsaan itu adalah antara pengisian bersempena sambutan Jubli Perak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Ia juga satu usaha tanggungjawab korporat sosial Jabatan Mufti kepada rakyat. Dalam majlis itu, beliau turut menyertai solat berjemaah fardu maghrib, Isyak dan solat sunat tarawih.
Seindah Ramadan menyantuni masyarakat Limbang, tema yang diangkat bagi penganjuran program Bubur Lambuk terbitan Seksyen Berita Ehwal Semasa Best Radio Television Malaysia RTM Limbang. Menurut penerbit program Muhammad Sazwan Kadil, program yang julung kali diadakan oleh Seksyen Best Limbang turut berkolaborasi bersama dua agensi di daerah itu. Alhamdulillah, buat julung kalinya kami unit Berita Ehwal Semasa Stesen Limbang diberi peluang untuk menerbitkan program iaitu program Bubur Lambuk yang melibatkan kolaborasi antara tiga jabatan Immigration, Bomba dan RTM sendiri. Kita melihat agensi-agensi yang terlibat memberi kerjasama yang sangat baik dan sangat komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah kita berikan. Ujar beliau lagi, kejayaan program tersebut telah membuktikan bahawa hubungan baik antara Jabatan Penyiaran RTM Limbang dengan agensi serta jabatan lain di daerah itu. Beliau menyatakan demikian selepas majlis perasmian program Bubur Lambuk di RTM Limbang. Tambah beliau lagi, kejayaan penganjuran program tersebut juga turut melibatkan semua unit di stesen itu serta disokong sepenuhnya oleh pengurus stesen dan pengarah Jabatan Penyiaran RTM Sarawak. Merasmikan program tersebut, penolong pengarah unit rancangan dan rakam Hazanah RTM Sarawak, Yahya Sulaiman, yang mewakili pengarah penyiaran Sarawak. Terdahulu sebanyak 1,500 bungkus bubur lambuk telah diagihkan dengan penduduk setempat. Turut hadir dalam proses pengagihan Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota. My Fun Action dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Kolej Kediaman Cempaka dan Dewan Amal Islami Damai semalam mengagihkan 500 pek bubur lambuk kepada 7 buah kolej kediaman di universiti itu. Program agihan bubur lambuk itu disertai 150 mahasiswa UNIMAS yang menyertai aktiviti gotong royong dan pembungkusan bubur lambuk. Menurut Timbalan Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS, Profesor Dr. Kamaruddin Kana, penganjuran aktiviti sedemikian dapat memupuk semangat kesukarelawan dalam kalangan mahasiswa seiring dengan proses pembelajaran mereka. Beliau berasa bangga program itu dapat dilaksanakan dengan usaha anak muda sekaligus mengasah potensi mereka. Sementara itu, penasihat program Bubur Lambuk dan Sifu, Nur Aini Bohari berkata, program serupa turut diadakan di institusi pengajian tinggi awam yang lain, antaranya Universiti Malaysia Sabah, Universiti Teknologi Mara dan Matrikulasi. Selain pemberian bubur, turut diadakan pengagihan 200 pek berbuka special iftar for ummah kepada mahasiswa. Cubaan 5 tekong warga tempatan menyeludup masuk 5 pendatang asing tanpa izin parti warga negara Indonesia gagal apabila ditangkap Markas Divisyen Pertama Infanteri Malaysia dalam operasi benteng kira-kira pukul 1.45 petang semalam. Menurut kenyataan media Markas Divisyen Pertama Infanteri Malaysia, tangkapan dibuat ketika anggota melakukan rondaan menahan 5 motosikal yang mencurigakan di ladang kelapa sawit rimbunan hijau kira-kira 735 meter dari sempadan Malaysia, Indonesia. Hasil pemeriksaan mendapati 5 lelaki warga tempatan terbabit bertindak sebagai tekong berumur lingkungan 28 sehingga 41 tahun membawa 5 parti lingkungan berumur 17 hingga 38 tahun pulang ke negara asal melalui jalan yang tidak sah. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM61.041.55 melibatkan 5 buah motosikal, wang tunai, 15 unit telefon bimbit dan barang kemas. Kesemua individu bersama barang tangkapan diserahkan kepada pihak polis dan laporan telah dibuat di Balai Polis Lundu untuk tindakan lanjut. Hasil ujian saringan salah seorang daripada parti itu positif COVID-19. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Seterusnya, kita ke negeri di bawah bayu. Fokus dari Sabah hari ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat siap siaga pada musim perayaan. Butirannya bersama-sama Jovinia Jim Lajim di Kota Kinabalu. Jovi?
Ya, sahih. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan melancarkan Ops Raya Peringkat Nasional pada 26 April ini dan seterusnya di peringkat negeri. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, Ops berkenaan akan memberi fokus kepada keselamatan di bangunan dan rumah kediaman serta pusat tarikan pelancong. Untuk memastikan kesiapsiagaan, persediaan kita dan juga rondaan sebagai contohnya, dan juga aspek-aspek kerjasama dengan agensi lain, dengan komuniti untuk memastikan semua rakyat Malaysia yang akan balik kampung, yang akan merayakan hari perayaan dan juga termasuk rakyat Malaysia yang mengunjungi pusat-pusat rekreasi, pusat-pusat pelancongan, pusat-pusat membeli belah dan sebagainya dalam keadaan selamat. Datuk Seri Muhammad Hamdan bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang dan sijil perkhidmatan terpuji 2021 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah JBPM Sabah Abdul Razak Muda berkata dalam Ops Raya kali ini, pihaknya bercadang untuk menganjurkan kempen berkaitan keselamatan kebakaran di Kampung Air Kota Kinabalu. So kebiasaannya kami akan buat dekat shopping complex, tapi kali ini kerana Kampung Air ini tahun ni sahaja mungkin dah berlaku dekat 7 kali dah. So kita bernasib baik Kota Kinabalu belum berlaku lagi. Masih bertubuh dekat Tawau dengan Kudat. Tapi insya-Allah kami akan menumpukan camping keselamatan kebakaran yang sering berlaku dekat Kampung Air. Dalam majlis ini seramai 73 orang dari JBPM Negeri Sabah dan 15 orang dari JBPM Labuan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2021, manakala 23 orang lagi menerima sijil perkhidmatan terpuji. Meskipun Ramadan baru memasuki minggu kedua, namun umat Islam sudah mula membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Rata-rata mereka yang ditemui RTM mengakui persiapan awal dibuat bagi mengelak kesesakan pada saat-saat akhir pembelian. Persediaan lagi teratur. Sebab lepas ni nanti seminggu sebelum raya rasanya lagi banyak persediaan lah di bahagian rumah pula. Yang ni kita beli di bahagian luar. Jadi senanglah nanti. Tenang, tidak kelang kabut. Lagi banyak pilihan yang sudah sampai ataupun pilihan yang boleh pilihlah macam tu. Sebab kalau Wisma Muiz, ujung-ujung memang sesak. Sangat-sangat sesak. Itu sebab ambil pertengahan lah. Pelanggan lebih cenderung ke kan. Tapi alhamdulillah dalam masa yang dalam minggu ini dan dalam minggu yang akan datang insya-Allah mungkin pelanggan akan lebih bertambahlah. Pertengahan akhir tuh. Kebanyakannya pertengahan akhir dia akan ramai pelanggan kami di sini membeli kuih raya apa semua pertengahan tahun lah macam tu. Premis menjual pakaian, kelengkapan rumah dan barangan keperluan antara yang menjadi tumpuan orang ramai. Sedekat jelajah Ramadan, RTM Tawau berjaya santuni 30 golongan kurang berkemampuan sebagai membuat persiapan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pengurus penyiaran Tawau Radik Taim berkata, sokongan padu dan kerjasama kaki tangan RTM dan rakan strategik menjadi penyumbang kepada kejayaan program itu. Kita dapat menyantuni beberapa ketua isi rumah yang sebelum ini bukan sasaran. Sebelum ini sasaran adalah kepada Mahat Hafiz dan madrasah-madrasah. Tetapi pada tahun ini kelainan ataupun penambahbaikan dia lebih kepada apabila kita menyantuni ketua isi rumah yang kurang berkemampuan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam majlis berbuka puasa bersama rakan-rakan strategik sedekat jelajah RTM di Surau Saidina Umar, Taman Kim Fok, Tawau. Dan terima kasih banyak-banyak ke atas bantuannya dan aku bersyukur sangat aku dapat bantuan ini. Syukur alhamdulillah lah. Sebab selama ni saya tak pernah dapat bantuan ni. Turut hadir pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Andy Suryadi Bandi, Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Cyril Simon dan Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio Atika Matbi.
Seramai 40 asnaf dalam kawasan Dewan Undang Negeri Dun Sungai Manila berpeluang membeli belah bagi membuat persiapan sambutan Hari Raya Aidilfitri menerusi program Mutiara Ramadan GRSBN bersama asnaf di Sandakan. Mereka terdiri daripada anak yatim, ibu tunggal dan miskin tegar. Menurut Wakil Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Mutiara Gabungan Rakyat Sabah GRS Rosne Amir yang juga isteri Adun Sungai Manila, menerusi program tanggungjawab sosial korporat ini, setiap asnaf diperuntukkan RM200 untuk berbelanja mengikut keperluan mereka. Harapan kami adalah untuk membantulah golongan asnaf untuk meringankan beban mereka sempena menjelangnya Hari Raya nanti. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada isteri Ketua Menteri Sabah, Datin Sri Panglima Julia Salak kerana telah memberi peluang kepada kami menjalankan tugas ini. Rosne ditemui RTM selepas program berkenaan yang dirasmikan Adun Sungai Manila Mokran Ingkat. Terdahulu, Mokran menzahirkan penghargaan kepada Mutiara GRS atas inisiatif yang dilaksanakan bagi memberi keceriaan kepada golongan yang memerlukan. Kumpulan Yayasan Sabah KYS menerusi program tahunan tanggungjawab sosial korporat CSR turun padang menyantuni 20 orang kanak-kanak yatim di Masjid Nur El Nizam, Kampung Sungai Kayu, Sandakan. Majlis umpama turut diadakan secara berkala di beberapa kawasan sempena bulan Ramadan ini. Berucap dalam majlis tersebut, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah Datuk Sam Manan berkata ia sekaligus mampu mengeratkan silaturahim antara KYS dan seluruh lapisan masyarakat selain berkongsi rezeki dan memberi kegembiraan kepada kanak-kanak terlibat. Saya amat gembira kerana diberikan peluang untuk bersama-sama hadir di majlis berbuka puasa petang ini yang pastinya dapat merapatkan hubungan silaturahim antara kita di samping merayakan bulan Ramadan tahun ini. KYS turut menyerahkan sumbangan kepada Masjid Nur El Nizam bagi tujuan pengurusan dan pentadbiran masjid berkenaan. Syukur kita kerana diberi ruanglah tempat menerima kunjungan dalam bantuan 20 anak yatim dan juga mendapat sumbangan dana masjid. Dan insyaAllah tentang berkenaan dengan dana itu kami akan gunakan dengan sepenuhnya sebaik-baiknya untuk mentadbir pengurusan Masjid Nur El Nizam insyaAllah. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Yayasan Sabah dan sumbangan yang diberikan pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada pihak Yayasan Sabah atas sumbangan yang diberikan pada petang ini. Orang ramai yang layak dan sihat tubuh badan disaran tampil menerima darah bagi menampung keperluan darah di unit tabung darah hospital. Pegawai Perubatan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS, Dr. Goh Suyi berkata, keperluan darah ketika ini amat mendesak terutama semasa bulan Ramadan. Kita buat derma darah hari ini dengan penganjur Rotary Club untuk menambahkan bekalan stok darah kita sebab semasa bulan puasa ada keturunan pendermaan. Jadi ini salah satu cara kita untuk buat di tempat publik supaya dapat menampung keperluan darah yang meningkatlah setakat ini. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas kempen derma darah anjuran bersama HWKKS dan Rotary International Club Distrik 3310 di Kota Kinabalu. Today's program is actually a showcase of the Rotary showcase and with the blood donations today. I think maybe about 200 public members to come. That will be a very good response. Saya tidak tahu pun ada acara menerima darah hari ini. Jadi secara kebetulan saya berada di sini, jadi saya pun buat keputusan untuk menerima darah lah, untuk kebaikan, untuk menolong orang yang memerlukan darah. Kerana itu blood bank pun kekurangan darah. Mereka ini dari Hospital Likas, so mereka perlu banyak darah untuk budak-budak yang thalassemia lah. So harap-harap ramai boleh derma darah juga untuk tolong budak-budak yang perlu darah lah. Program seharian ini menyasarkan 200 pain darah.
Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia lengkapkan vaksinasi COVID-19 anda. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Sahi. Sahi? Terima kasih, Jovi. Meski sudah berkali-kali diingatkan, namun masih ada umat Islam yang ponteng puasa dan tergamak menikmati hidangan secara terbuka di tempat awam. Di Labuan, 30 lokasi tumpuan geng plastik hitam dikesan pihak berkuasa. Laporan Harjay Jack. Sekarang ni muda, zaman moden, pakai handphone je nak udah makan tu. Nah, lagi satu kita tak perlu malu lah nak mau tapau di kedai. Sampai jam makan tu kita cari pot lah. Memalukan. Itulah perkataan yang sesuai menggambarkan kaki ponteng puasa. Tanpa mempunyai sebarang halangan maupun uzur syar'i, mereka tanpa segan silu makan dan minum di tempat awam. Tindakan itu bukan sahaja tidak menghormati umat Islam yang berpuasa, malah benar-benar mencemarkan kesucian Ramadan yang penuh keberkatan. Kita mengenal pasti lebih kurang 30 lokasi waktu kata tumpuan lah, lokasi hotspot yang mana ini menjadi tempat bagi orang-orang yang tidak berpuasa untuk mereka makan dan minum di tempat tersebut lah. Dan istilahnya kita sebut sebagai gen plastik hitam. Ya, gen plastik hitam ni menjadi dalam radar Jawi lah untuk kita pastikan mereka ni tidak melanggar Seksyen 15 itu. Operasi penguatkuasaan dipergiat bagi membantras masalah berkenaan secara menyeluruh. Tindakan penguatkuasaan tidak hanya tertumpu kepada kaki ponteng puasa, malah individu yang bersubahat dengan mereka. Dan kita tidak hanya memfokuskan kepada pesalah janiah, tetapi kepada orang yang bersubahat juga boleh dianggap satu kesalahan, ya, kerana mereka juga boleh didakwa di atas penyubahatan, maknanya menyembunyikan atau bersama orang yang tidak berpuasa. Kita sebenarnya tidaklah hanya memfokuskan kepada puasaan sahaja, tetapi kita juga ada mengedarkan poster dan juga bahan pencetak lah untuk kita nak memberikan kesedaran kepada masyarakat Islam khususnya di Labuan ini agar mereka sentiasa mematuhi seksyen yang telah ditetapkan lah untuk agar mereka terus berpuasa. Lazimnya mereka ini terdiri daripada golongan dewasa serta jelas pemahamannya terhadap kefarduan di kalangan umat Islam. Walaupun ada keuzuran untuk membolehkannya tidak berpuasa, namun usaha dizahirkan secara terang-terangan kerana ia bukan sahaja mencemarkan individu tetapi kepada Islam itu sendiri. Harjay Jack, berita RTM. Sedekat Jelajah Ramadan Anjuran Pahang FM menyantuni 74 keluarga nelayan yang diraikan dalam majlis yang berlangsung di Kampung Nenasi, Pekan Pahang. Mereka yang terdiri daripada golongan warga emas dan asnaf turut menerima sumbangan. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, sumbangan rakan-rakan strategik Pahang FM nyata meringankan beban golongan sasar. Dan kita beri keutamaan ini kepada mereka-mereka yang betul-betul menghadapi kesulitan dari segi kewangan, contohnya, dan daripada golongan B40 dan juga E-Kasih lah. Beliau ditemui pada program Sedekat Jelajah Ramadan di pekarangan Masjid Nenasi, Pekan. Turut hadir Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud dan Pengarah Program Radio Nur Ain Bakir. Datuk Muhammad Fakhruddin yang juga Adun Bebar turut menyampaikan sumbangan wang tunai kepada 8 penerima bagi tujuan membaik pelih rumah dan perbelanjaan perubatan. Pembinaan kompleks sukan di Bukit Merbau, Pasir Putih dijangka bakal melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM411 juta. Ia sebagai persediaan Kelantan menjadi tuan rumah Sukan Malaysia Sukma 2026 yang akan dibangunkan secara perkongsian strategik antara Kerajaan Persekutuan dan negeri. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, peruntukan berjumlah RM276 juta telah diluluskan untuk pembinaan dan selebihnya di bawah tanggungan kerajaan negeri melibatkan pengambilan tanah serta infra berkaitan.
rancangannya ialah kerja-kerja pembinaan bermula tahun depan. Tahun ini kerja-kerja reka bentuk, ya, kerana ada kerja-kerja tertentulah, kerja infra, kerja reka bentuk yang perlu dilaksanakan sebelum projek itu dapat dilaksanakan. Kerajaan negeri memberi komitmen untuk cuba mempercepatkan proses pengambilan tanah. Kadang-kadang ini menimbulkan masalah kerana bilangan lotnya terlalu banyak, ya, dan melibatkan perbicaraan. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Kompleks Darul Naim, Kota Baru. Menjelang musim perayaan, perbelanjaan isi rumah sedikit meningkat untuk membeli pelbagai keperluan. Bantuan khas Aidilfitri kepada penjawat awam yang diumumkan kerajaan baru-baru ini pasti memberi kelegaan. Itu antara perkongsian bahan berita dari Pulau Pinang. Untuk perkembangannya, langsung bersama Zatul Ikma Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Terima kasih Sahi. Ya, sambutan Aidilfitri kali ini menjadi lebih bermakna bagi penjawat awam susulan pemberian bantuan khas sebanyak RM500. Rata-rata mereka yang ditemui berhasrat menggunakan bantuan itu untuk membeli keperluan menyambut Syawal selain menampung kos perbelanjaan lain. Syahila Said, 38 tahun, memberitahu bantuan itu akan dimanfaatkan untuk membeli pakaian raya 3 orang cahaya matanya. Alhamdulillah, rasa syukur sangat-sangat dan tentu rasa happy lah. 500 banyak juga tu. Planning nak buat beli baju raya anak-anak, lepas tu nak beli kuih raya lah, dan selebihnya tu ingat nak tampunglah perbelanjaan untuk persiapan Hari Raya Aidilfitri nanti. Okey, macam saya anak dah 3 orang, jadi banyak juga tu nak kena beli. So dengan bantuan yang kerajaan bagi RM500, saya rasa lega sedikit dan rasa dapatlah membantu pada ketika ini. Bagi golongan bujang, bantuan tersebut akan digunakan untuk meringankan beban keluarga membeli juadah hari raya. Memang bersyukur saya sangatlah. Duit 500 yang kerajaan bagi tu memang membantulah untuk saya membuat persiapan untuk raya ni. Bagi saya bujang ni pun 500 tu nilai tu besar jugalah untuk bantu family adik-adik untuk buat persiapan raya. Meskipun nilai bantuan tidak terlalu besar, namun sedikit sebanyak mampu meringankan beban dan keceriaan untuk meraihkan Aidilfitri, terutama selepas 2 tahun negara berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Alhamdulillah lah, daripada tak ada langsung, bolehlah 500 pun. Bolehlah tambah apa yang patut sikit. Sebab kita dah 2 tahun tak raya, so dengan 500 tu bolehlah meriah sikit lah raya kali ni. Zakat berjumlah RM65,000 diperuntukkan UDA Holding Berhad UDA untuk disumbangkan kepada 40 kanak-kanak asnaf di Pulau Pinang melalui program UDA Cares. Setiap seorang menerima RM250 sebagai persediaan membeli barang keperluan sempena Aidilfitri. Pengerusi UDA Datuk Nurliza Abdul Rahim berkata, sumbangan turut disalurkan kepada beberapa badan amal. Kita menyumbang di bawah UDA Cash program ini sejumlah RM65,000 yang mana merangkumi pada hari ini sahaja di Maidin Kepala Batas ni kita membawa 40 anak-anak yatim untuk membeli belah dengan setiap anak yatim kita beri sumbangan RM250 dan selebihnya kita salurkan kepada 3 badan di negeri Pulau Pinang untuk diserahkan kepada anak-anak yatim di kawasan-kawasan seluruh Pulau Pinang yang mana kita beri kepada beberapa NGO termasuk yayasan dan rumah anak-anak yatim dan juga rumah-rumah ibu tunggal. Beliau ditemui selepas menyampaikan baucer pada Majlis Syukuri Ramadan di Kepala Batas. Majlis serupa telah diadakan di Selangor dan Pahang dalam usaha mendekati golongan kurang berkemampuan sempena Aidilfitri.
Program UDA Cares akan dilaksana sepanjang tahun bertujuan memberi keseimbangan dan membantu komuniti mendepani pelbagai cabaran terutama dalam aspek ekonomi. Keberkatan Ramadan dimanfaatkan syarikat korporat untuk menyantuni dan berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan. Atas keprihatinan, kira-kira 80 penghuni rumah anak yatim lelaki dan perempuan Pulau Pinang menerima sumbangan keperluan harian menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR SMS Dean Jewelers. Yang di-Pertua Persekutuan Kebajikan Anak-Anak Yatim Islam Pulau Pinang, Tan Sri Yusof Latif menghargai sumbangan itu memandangkan perbelanjaan bulanan rumah anak yatim tersebut mencecah RM70,000 sebulan. Setiap bulan kita membelanja lebih kurang 6 hingga 70,000 sebulan. Dalam kataan lebih kurang 3 suku juta dibelanja kepada tahun. Peruntukan daripada kerajaan kita dapat cuma dalam di antara 15%. Yang lain itulah sumbangan daripada syarikat swasta. Dengan adanya usaha-usaha daripada Persekutuan Kebajikan Anak Yatim ini memberi kemudahan, khasnya kemudahan pelajaran, makanan dan sebagainya, kita dapat sokongan daripada masyarakat khususnya untuk membiayai perbelanjaan untuk anak-anak yatim, kedua-dua wisma lelaki-lelaki dan perempuan. Penyerahan berlangsung di Wisma Yatim Perempuan dihadiri pengasas SMS Dean Jeweler Datuk Muhammad Sirajuddin Muhammad Salihuddin dan pengerusi Masjid Kapitan Kling Datuk Farouk V. Raja Muhammad. Bantuan akan diperluaskan untuk manfaat lebih ramai penerima. Paparan itu mengakhiri perkembangan dari Pulau Pinang. Saudara, ingatlah setiap perbuatan zalim kepada manusia lain pasti akan mendapat balasan. Jadi berbuatlah baik sesama manusia. Salam keluarga Malaysia, kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Zatul. Berbuka puasa pada ketinggian 708 meter di puncak Gunung Mat Cincang sambil menyaksikan keindahan matahari terbenam. Itu keunikan program anjuran panorama Langkawi Sdn Bhd anak syarikat Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Pelaksanaannya bermula tahun lepas mendapat sambutan menggalakkan daripada umat Islam yang mahukan suasana berbeza ketika berbuka puasa. Buka puasa pertama di atas gunung macam ni memang sangat menarik dan kita tak akan jumpa kat tempat lain. Jadi saya tak nak lepaskan peluang ni lah. Kebetulan hari ni cuaca yang memang sangat baik dan sejuk, nyaman, memang menyeronokkan. Saya rasa inilah pengalaman paling menarik yang saya rasai ketika berbuka puasa, insya-Allah. Kita akan bersyukur, kita rasa macam satu benda yang nak cakap macam mana, view yang memang sangat menarik sangat kat atas ni. Sebelum kita berbuka kita dah menikmati alam ciptaan Allah. Jadi situlah kelebihan dia saya rasa. Kita boleh tengok sunset sementara menunggu iftar lah untuk berbuka puasa kan. So kalau kita berbuka puasa di hotel ataupun di restoran tu memang kita tak dapat lah, kalau di rumah pun. Tapi kalau di sini kita boleh dapat tengok sunset daripada ketinggian 708 meter dari paras laut. Bulan Ramadan dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam untuk melaksana pelbagai program kebajikan. Di Perlis, penduduk di 30 kawasan dalam Don Pao bergotong royong menyediakan 2,500 pek bubur lambuk menerusi program Rakan Muda Day Out Kucai Bubok Lambuk. Program dianjurkan Pusat Khidmat Masyarakat Don Pao dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan dan institusi pendidikan tinggi. Adun Pao, Roziana Ahmad berkata, tujuan utamanya menerapkan semangat kesukarelawanan dalam kalangan belia menerusi penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan. Roziana yang juga Exco Negeri Perlis ditemui pemberita pada program Rakan Muda Day Out Kucai Bubok Lambut di pekarangan Pusat Khidmat Don Pao Arau. Pada majlis sama, beliau turut melancarkan program Duta Komuniti Peringkat Negeri Perlis bertujuan membantu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pematuhan SOP dalam fasa peralihan ke endemik.
FC NSFC beraksi cemerlang dalam aksi Liga Super malam tadi dengan menewaskan Petaling Jaya City PJ City 3-1 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 4 perlawanan. Berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, skuad Jang berjaya meledak gol pada minit ke-44 menerusi sepakan penalti yang disempurnakan pemain import Harold Mark Goulon. Memasuki babak kedua, PJ City menyamakan kedudukan hasil tandukan Darren Lock yang menyudahkan hantaran sepakan percuma V. Ruvington pada minit ke-63. Tersentak, NSFC melancarkan serangan bertali arus dan akhirnya berjaya memperoleh gol kedua pada minit ke-80 menerusi penyerang gantian Sean Eugene Salvaraj yang menyambut hantaran Harold Goulon. Penyerang import NSFC menambah derita PJ City apabila Matthews Alves Leandro menjaringkan gol ketiga dengan menanduk masuk bola hasil hantaran Muhammad Izzuddin Muhammad Roslan pada minit ke-85. Kedudukan kekal NSFC 3, PJ City 1 sehingga whistle penamat. Kuala Lumpur KL City FC menewaskan Sabah FC 2-0 malam tadi. Ia sekaligus mencalar rekod tanpa kalah pelawat dalam aksi Liga Super yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Sabah FC nyaris di depan pada minit ke-14, namun rembatan ketua pasukan Badrul Bakhtiar dinafikan penjaga gol KL City Kevin Ray Mendoza. Penyerang import KL City FC Romel Romales akhirnya berjaya menemui sentuhan penyudahnya musim ini melalui tandukan kemas menggegar jaring bagi memimpin perlawanan 1-0. Pasukan pelawat meningkatkan tempo permainan di babak kedua dan hampir menjaringkan gol penyamaan namun tandukan Badrul sedikit tersasar. Sang Badak terus buntu apabila Kevin bertindak cemerlang menggagalkan beberapa percubaan berbahaya. Romel terus menjadi duri dalam daging buat anak buah Ketua Jurulatih Kebangsaan, Datuk Ong Kim Swee, apabila sekali lagi mudah menolak masuk jaringan kedua 2 minit sebelum tamat perlawanan bagi mematikan 3 mata penuh di laman sendiri. Berita Wilayah edisi 17 April berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.